Assalamualaikum semua. Selamat datang ke video kali ini. Hari ini kita nak sembang pasal satu topik yang agak berat, tapi menarik untuk kita bincangkan. Tanda-tanda kiamat kecil. Bila sebut kiamat, mesti ada yang rasa seram, ada yang terbayang kehancuran, dan ada juga yang mungkin tak ambil peduli. Tapi, tahukah kita, tanda-tanda kiamat kecil sebenarnya dah banyak berlaku di depan mata kita. Sebenarnya, tanda-tanda ini bukan sekadar cerita sejarah atau ramalan masa depan, tapi adalah peringatan besar daripada Allah kepada kita semua. Jadi dalam video ini, kita akan kupas 5 tanda kiamat kecil yang signifikan, bermula dari diutusnya Rasulullah SAW hinggalah kepada merebaknya wabak penyakit. Kita akan rujuk hadis ayat Al-Quran dan selitkan cerita-cerita menarik supaya topik ini lebih hidup dan dekat di hati kita semua. Sedia? Jom kita mula. Tanda pertama, diutusnya Rasulullah permulaan zaman akhir. Kalau kita nak cerita pasal tanda-tanda kiamat kecil, tanda pertama dan paling penting ialah diutusnya Rasulullah. Nabi Muhammad bukan sekadar seorang Rasul, tapi baginda adalah Rasul terakhir, penutup segala Nabi. Kehadiran baginda sendiri adalah tanda besar bahawa umat manusia dah masuk fasa terakhir kehidupan di dunia ini. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain wa yushiru bis-sabbabati wal-wusta." Aku diutus dan hari kiamat seperti 2 jari ini, sambil baginda merapatkan 2 jarinya. Hadis Widam. Maknanya, jarak antara zaman kerasulan Nabi dengan kiamat itu sangat dekat. Kalau kita fikirkan, lebih 1400 tahun dah berlalu sejak Nabi diutuskan. Tapi, cuba kita renungkan, dalam masa itu, apa saja yang kita sebagai umat akhir zaman dah buat? Adakah kita betul-betul ikut ajaran baginda atau kita sibuk dengan dunia sampai lupa tujuan hidup sebenar? Baginda datang membawa petunjuk, Al-Quran dan Sunnah, tapi manusia tetap leka. Kadang-kadang, kita ambil ringan tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad. Allah bagi kita peluang untuk berubah, tapi kita nak tunggu apa lagi? Lepas tu, kita pergi ke tanda kedua yang sangat ikonik, iaitu terbelahnya bulan. Korang mesti pernah dengar cerita ni kan? Zaman Rasulullah, orang Quraisy ni keras kepala. Mereka tak percaya baginda adalah seorang Nabi. Jadi mereka cabar Nabi untuk tunjukkan mukjizat. Dengan izin Allah, Rasulullah pun tunjukkan mukjizat besar, bulan terbelah 2. Peristiwa ini dicatat dalam Al-Quran. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu kiamat dan telah terbelah bulan. Bayangkan, bulan terbelah di depan mata. Separuh bulan di satu sisi gunung, separuh lagi di sisi yang lain. Tapi, ada juga yang tetap tak percaya. Mereka tuduh Nabi buat sihir. Padahal benda tu bukan sihir, tapi tanda kuasa Allah SWT. Peristiwa ini bukan sekadar mukjizat, tapi juga peringatan bahawa Allah boleh buat apa saja, bila-bila masa. Kalau bulan yang besar tu pun boleh terbelah, apatah lagi kehidupan kita yang sementara ini. Jadi, adakah kita dah bersedia nak berdepan dengan Allah nanti? Tanda ketiga, kewafatan Rasulullah, kehilangan yang menggoncang dunia. Cerita tentang kewafatan Nabi ini, hati siapa yang tak tersentuh? Baginda adalah rahmat untuk seluruh alam. Kehadiran baginda membawa cahaya, kasih sayang dan petunjuk kepada manusia. Tapi, seperti firman Allah, semua yang hidup pasti akan mati. Masa Nabi wafat, suasana di Madinah sangat hibah. Ramai sahabat tak dapat menerima kenyataan. Bahkan Umar Al-Khattab yang terkenal kuat dan tegas berkata, "Siapa yang tak boleh wafat, aku akan pancung." Tapi Abu Bakar Siddiq datang dengan tenang dan dia bacakan ayat ini. "Wama Muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين." Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Jika dia wafat atau dibunuh, adakah kamu akan berbalik ke belakang murtad? Bila Abu Bakar bacakan ayat tu, semua orang tersedar. Baginda adalah manusia biasa, tapi ajarannya akan kekal sampai hari kiamat. Kewafatan Nabi adalah ujian terbesar untuk umat Islam. Tapi, baginda tinggalkan kita 2 perkara penting, Al-Quran dan Sunnah. Baginda bersabda,
Aku tinggalkan kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selamanya selagi kamu berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnahku. Tapi cuba kita fikir, dalam realiti hari ini, berapa ramai di antara kita yang semakin jauh daripada ajaran baginda? Sedih kan? Rasulullah dah tunjuk jalan, tapi ramai yang pilih untuk ikut haluan sendiri. Next, kita pergi ke tanda keempat, iaitu penaklukan Baitul Maqdis. Rasulullah telah memberi kabar gembira tentang peristiwa besar ini dalam hadis, "Latuftahannal Quds", kamu akan menaklukkan Baitul Maqdis. Dan betul, tepat selepas kewafatan Nabi, umat Islam berjaya menaklukkan Baitul Maqdis di bawah pimpinan Khalifah Umar Al-Khattab. Kisah penaklukan ini sangat menyentuh hati. Umar, yang terkenal dengan kesederhanaannya, berjalan kaki ke Baitul Maqdis dengan pakaian yang biasa, tanpa kuda mewah atau rombongan besar. Dia menunjukkan kerendahan hati walaupun memimpin kejayaan besar. Ketika tiba, Umar menunjukkan toleransi yang luar biasa, menghormati semua agama di kawasan itu. Dia juga memastikan Masjid Al-Aqsa, salah satu tempat paling suci dalam Islam, dijaga dengan baik. Tapi, kalau kita lihat keadaan Baitul Maqdis hari ini, ia berada dalam konflik berterusan. Masjid Al-Aqsa sering menjadi mangsa serangan, dan umat Islam di sana berjuang setiap hari untuk mempertahankannya. Sebagai umat Islam, kita perlu faham bahawa tempat itu bukan sekadar lokasi sejarah, tapi ia adalah simbol iman dan kesatuan kita. Apa yang berlaku di sana adalah peringatan untuk kita semua, supaya tidak leka dan terus ingat tanggungjawab kita kepada Allah SWT. Kita perlu terus berdoa, berdakwah, dan berusaha mempertahankan masjid ketiga paling suci dalam Islam ini. Ia bukan sekadar tentang tempat, tapi tentang kesatuan umat dan iman kita kepada Allah. Dan yang terakhir, tanda yang kita sendiri boleh rasa impaknya, penyakit berjangkit yang membawa kematian. Rasulullah telah bersabda, "Lan taquma as-sa'atu hatta yadhhara at-ta'un alladhi yaqtulu an-nasa katsira." Tidak akan terjadi kiamat sehingga munculnya penyakit taun yang menghapuskan nyawa banyak manusia. Sejarah mencatatkan wabak taun pernah melanda umat Islam pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, dikenali sebagai wabak Amwas. Wabak ini meragut ribuan nyawa, termasuk sahabat besar seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Muadz bin Jabal. Ia menjadi ujian besar bagi umat Islam ketika itu, menguji iman dan kesabaran mereka. Zaman moden pula, kita sendiri menyaksikan peristiwa serupa dengan pandemik COVID-19. Dunia yang kita anggap maju dengan teknologi dan perubatan, ternyata lumpuh oleh virus kecil. Allah SWT tunjukkan kepada kita betapa lemahnya manusia tanpa bantuan dan rahmatnya. Namun, persoalannya sekarang, adakah kita mengambil pengajaran? Adakah pandemik ini membuat kita lebih dekat dengan Allah, atau kita hanya lalui tanpa rasa insaf? Allah menguji kita bukan untuk menyusahkan, tapi untuk menyadarkan dan memperbaiki diri kita. Pandemik ini sepatutnya menjadi peluang untuk kita melihat kelemahan kita dan kembali kepada Allah dengan lebih ikhlas. Jadi, bagaimana kita gunakan peluang yang Allah berikan ini? Adakah kita terus leka, atau kita jadikan ujian ini titik perubahan ke arah hidup yang lebih bermakna? Jadi, itu 5 tanda kiamat kecil yang kita bincang hari ini. Walaupun tanda-tanda ini nampak macam cerita lama, sebenarnya ia sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Allah dah bagi banyak peringatan, tapi persoalannya, adakah kita bersedia? Kiamat bukan sekadar tentang kehancuran, tapi ia adalah masa kita dipanggil balik kepada Allah. Persoalannya, adakah kita dah cukup bersedia? Sama-sama kita renungkan dan berubah sebelum terlambat. Akhir kata, jom kita hayati ayat ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Jumpa lagi dalam video seterusnya, iaitu tanda ke-6 sehingga tanda ke-10. Jangan lupa like, share dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Semoga kita semua sentiasa berada dalam rahmat dan hidayah Allah SWT.